Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa itu enjin boxer dan apa beza dia dengan jenis lain ni, dan kenapa orang suka sangat dengan enjin boxer ni. Ada dua je brand kereta dalam dunia ni yang secara konsisten pakai enjin boxer ni, iaitu Subaru dan Porsche. Dan kalau kata enjin boxer ni bagus sangat, kenapa tak sebuah brand kereta pakai enjin ni, betul tak? Perbandingan antara enjin boxer ni dengan enjin inline dengan enjin V saya pernah buat sebelum ni, tapi sebab ada banyak permintaan untuk cerita lebih mendalam tentang enjin boxer ni, jadi saya akan cuba ulas dengan lebih banyak lagi dalam video kali ni. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, nama enjin boxer ni datang dari cara piston dia bergerak. Piston dalam enjin ni dia bergerak secara melintang, jadi macam tangan orang bertinju lah, tangan orang boxing. Sebab tu nama dia boxer. Cuma dalam enjin boxer ni, kalau ada 4 silinder contohnya kan, 2 akan bergerak dalam satu arah dan 2 lagi akan bergerak dalam arah berlawanan. Enjin boxer ni pada asalnya dicipta oleh Carl Benz pada tahun 1897. Memang betul, Carl Benz yang buat Mercedes-Benz tu. Tapi masa enjin ni dicipta, Mercedes-Benz tu belum ada lagi lah. Nama asal yang Benz bagi untuk enjin ni adalah Contra Engine. Dan 2 tahun lepas dicipta pada tahun 1899, kereta yang ada pada masa tu memang banyaklah guna enjin Contra ni. Bukan kata kereta biasa je, tapi kereta racing pun guna enjin boxer ni. Ini cerita 100-120 tahun lepas tau. Jadi horsepower masa tu, enjin racing pun baru 20 horsepower. Boleh gerak pun 600 km sejam je. Nak kata betapa lamanya enjin boxer ni dah dicipta. Tapi pada tahun 1902, enjin ni tak lagi dipakai dalam production syarikat ni dan digantikan dengan enjin inline. Kemudian start tahun 1948, Porsche pick up enjin ni dan gunakan untuk kereta-kereta dia orang, tak kira sama ada kereta racing atau untuk pengguna biasa. Dan pada tahun 1966 pula, Subaru pula start pakai enjin ni sampailah sekarang. Dan agak recent juga, Toyota pula buat collaboration dengan Subaru dan masukkan enjin boxer ni dalam kereta Toyota 86. Okey, kalau dibandingkan dengan enjin inline dan enjin V, enjin boxer ni bentuk dia lebih leper tapi dia lebih lebar. Dan perbezaan bentuk enjin boxer ni yang bagi beberapa kelebihan pada kereta yang pakai enjin ni berbanding kereta lain. Tapi macam biasa, kalau ada kelebihan mesti ada kekurangan juga. Jadi kelebihan enjin boxer ni yang pertamanya adalah disebabkan bentuk dia yang leper tu. Enjin-enjin kereta kita ni dibuat sama ada guna cast iron ataupun sekarang ni banyak guna aluminium alloy. Dan enjin ni senang kata merupakan komponen yang paling berat dalam sesebuah kereta. Jadi dekat mana kita letak enjin ni sebenarnya akan bagi kesan yang besar kepada cara kereta kita bergerak. Maknanya kualiti ride and handling sesebuah kereta ni memang sangat bergantung kepada dekat mana kita letak enjin kereta tu. Jadi dengan bentuk dia yang leper ni, engineer pun ambil kesempatan untuk improve ride handling kereta enjin boxer ni dengan cara letakkan enjin tu sangat rendah di bahagian bawah. Kalau kereta biasa kan, buka je hood depan kita akan nampak enjin, betul tak? Tapi kalau kereta Subaru contohnya, memang kita tak nampak sangat enjin tu. Ada banyak komponen lain yang duduk dekat atas. Kita akan nampak alternator lah, turbocharger lah, kadang-kadang intercooler pun duduk dekat atas tu. Nak tengok enjin kena intai bawah sikit baru nampak. Kalau model-model Porsche pula, dah lah enjin boxer ni dia letak dekat bawah. Lepas tu ada enjin tengah, ada enjin belakang. Jadi memang kalau buka pun tak dapat tengok enjin ni. Nampak dia punya kipas je. Bila enjin ni diletakkan dekat bawah, maknanya center of gravity kereta tu makin rendah. Maknanya bila kita ambil corner, badan kereta tu takkan berbuai sangat lah. Sebab tu kita akan rasa macam handling kereta tu sangat sharp. Kalau kereta Subaru, kereta SUV dia tu pun macam Subaru Forester kan, masih mantap handling dia walaupun kereta tu besar, tinggi, masih mantap lagi. Of course lah, suspension dia kena bagus, tapi penggunaan enjin boxer dalam kereta ni sangat membantu. Satu lagi kelebihan enjin boxer ni adalah enjin dia sangat balance dan kurang bergegar. Disebabkan piston ni dalam enjin inline dia duduk sebaris, pergerakan naik turun piston ni dia memerlukan counterweight untuk balance motion dia. Contohnya bila piston naik atas, akan ada counterweight yang akan provide daya ke bawah untuk balancekan semula daya gerakan piston ke atas tadi. Tapi disebabkan cara piston tu bersambung dengan connecting arm dan juga crankshaft, ada satu lagi punca imbalance yang kita panggil sebagai secondary imbalance. Dan secondary imbalance ni yang tak boleh hilang dalam enjin inline.
Memang kelemahan dia macam ni. Tapi dalam enjin boxer pula, disebabkan piston tu duduk bertentangan antara satu sama lain, pergerakan dia tu akan cancel out apa-apa imbalance antara satu sama lain, dan secondary imbalance ni akan hilang. Kesan dia adalah driver akan rasa enjin kereta dia lebih smooth berbanding biasa. Jadi tadi ride and handling memang bagus, kemudian enjin pula smooth. Sebab tu manufacturer macam Subaru dengan Porsche ni stick dengan enjin boxer ni sejak awal lagi, dan sebab tu mereka ada peminat mereka yang tersendiri. Kelebihan ketiga enjin boxer ni yang ramai orang tak perasan adalah disebabkan pemasangan dia betul-betul di bahagian bawah kereta. Kalau kata berlaku kemalangan head on, enjin tu akan masuk ke bawah kabin dan tak mencederakan penumpang. Kalau enjin jenis lain contohnya, dia lebih tinggi, jadi kenalah pasang atas sikit. Bila kemalangan, enjin ni akan ditolak masuk ke dalam kabin. Jadi pendek kata, kereta yang guna enjin boxer ni ada sedikit kelebihan dari segi safety kalau berlaku head-on collision. Tapi kalaulah kata best sangat enjin boxer ni, kenapa tak lagi banyak manufacturer lain guna enjin ni? Proton, Honda, Toyota semua memilih untuk guna enjin inline saja. Dan mungkin sekali-sekala dia orang akan guna enjin V. Macam dulu kita ada Proton perdana V6 kan. Dan di sinilah datangnya kelemahan-kelemahan enjin boxer berbanding enjin jenis lain. Yang pertama sekali, disebabkan enjin boxer ni piston dia bergerak secara bertentangan. Maknanya mesti ada 2 set cylinder head, 2 set intake manifold dan 2 set exhaust manifold. Timing belt atau timing chain pun mestilah lebih panjang dari enjin biasa, sebab nak kena providekan timing yang betul untuk 2 camshaft yang saling bertentangan ni. Dia duduk jauh antara satu sama lain. Kalau kata nak masuk teknologi macam variable valve timing atau variable valve lift, maknanya mekanisme yang kontrol pergerakan intake dan exhaust valve ni pun akan kena ada 2 set. Jadi kiranya ada pertambahan komponen, dan pembinaan enjin boxer ni adalah lebih kompleks berbanding enjin yang lain. Tapi ini bukanlah bermaksud yang enjin boxer ni senang rosak. Cuma bila ada pertambahan komponen, kemungkinan untuk breakdown adalah lebih tinggi. Tapi setakat ni tak ada isu yang serius lah saya dengar pasal enjin boxer ni. Cuma masalah dia sebab enjin boxer ni dia duduk sangat bawah, maknanya susah sikit nak akses enjin ni kalau kata perlu baiki atau gantikan apa-apa komponen. Maknanya bila susah akses, labor cost untuk kerja-kerja repair akan lebih tinggi berbanding kereta yang guna enjin biasa. Kalau kereta Porsche contohnya, biasanya memang diorang ada specialist dia sendiri untuk baiki komponen-komponen enjin ni, sebab dari atas memang tak boleh nak akses enjin ni, sebab dia duduk sama ada dekat tengah atau dekat belakang kereta tu. Jadi kalau anda berhajat nak beli kereta macam Porsche ataupun Subaru, kena take into consideration perkara yang macam ni. Kalau nak beli yang second hand sebab kereta tu harga dia dah turun, saya cadangkan anda bawa dulu kereta tu pergi bengkel untuk buat checking sebelum beli. Memang ada bengkel yang boleh buat checking macam ni. At least pastikan enjin dia okey, sebab tak nak terbeli enjin boxer yang tak okey. Kalau komponen lain tu, suspension ke, kerusi terkoyak ke, lampu tak menyala ke, bagi saya tak kritikal sangat lah. Kereta biasa yang tak guna enjin boxer pun ada masalah tu. Jadi pendek kata, tepuk dada, tanya selera. Korang sendiri ada tak yang guna enjin boxer ni? Rasa-rasa korang teringin tak nak pakai enjin ni? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.